Kali pertama dan kali kedua kita telah naik dan kita telah bongkarkan beberapa isu melibatkan peniaga-peniaga yang berniaga di Medan Agro Kia Farm Cameron Highland ini. Dalam isu ini dia terlibat antara Majlis Daerah Cameron Highland. Majlis daerah ini yang mengeluarkan lesen kepada peniaga-peniaga, dan majlis daerah ini jugalah yang mempunyai kuasa ke atas setiap bangunan yang ada di dalam tapak Medan Agro ini, semua di bawah bidang kuasa majlis daerah. Dan juga ahli-ahli majlis di bawah majlis daerah Cameron Highland ini, mereka juga mempunyai kuasa sebagai ahli majlis PBT, sebagai ahli majlis yang menggubal dasar UUK PBT ini. Ini mereka juga terlibat di dalam setiap perkara yang berlaku dalam kawasan daerah Cameron Highlands ini. Ada beberapa belas ahli majlis ini, mereka mempunyai bidang kuasa yang cukup meluas, melibatkan perlesenan, melibatkan bangunan, melibatkan jalan, melibatkan peparitan. Ini semua yang berlaku di dalam majlis daerah yang ahli majlis ada kuasanya. Dan selepas majlis daerah dan ahli majlis, ia berkaitan dengan Perbadanan Kemajuan Cameron Highlands ini, ataupun lebih dikenali dengan nama PKCH. Sebab apa nama PKCH ini kita sebut? Sebab PKCH ini ditubuhkan pada 1 Januari 2020, dan selepas itu mereka mengambil alih pentadbiran Medan Agro ini daripada Majlis Daerah Cameron Highlands. Siapa pengerusi PKCH ini? Pengerusinya adalah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Pahang. Yang ketiga adalah Asas Megat Sendirian Berhad. Ini satu syarikat yang telah pajakkan kawasan Medan Agro dan sekitarnya yang berkeluasan kurang lebih 5.6 hektar ini. Ini kurang lebih 5.6. Ini ekar, 5.6 ekar yang telah dipajak oleh Asas Megat Sendirian Berhad daripada Perbadanan Kemajuan Cameron Highlands ini. Kita dimaklumkan pajakan ini adalah selama 30 tahun. Kalau kita salah, tolong betulkan. Ini pajakan yang mana PKCH berikan kepada Asas Megat Sendirian Berhad. Yang keempat adalah peniaga-peniaga asal yang berniaga di dalam tapak permis Medan Agro ini adalah 35 peniaga-peniaga yang ada lesen sebelum ini daripada Majlis Daerah Cameron Highland. 32 peniaga adalah peniaga-peniaga yang sewa dalam permis, dan 3 peniaga adalah peniaga yang menggunakan food truck berniaga di dalam kawasan Medan Agro. Ini 35. Inilah isu yang berkisar di antara agensi kerajaan, di antara peniaga dan syarikat ini, tuan-tuan. Ini pergi macam mana pun, ini adalah skop perbincangan kita. Dan yang kelima, kita adalah surplus. Surplus ini adalah NGO yang berdaftar, dan kita mendapat aduan daripada peniaga-peniaga ini yang mengatakan mereka dizalimi di Medan Agro Kia Farm ini, dan kita telah hantar wakil kita untuk mendengar setiap percakapan, setiap aduan yang mereka berikan. Dan setelah kita meneliti semua ini, dan kita mendapati bahawa mereka ini sebenarnya ditindas, dizalimi, dihalau, diusir, dengan mereka langsung tidak mendapat sebarang pembelaan daripada ahli Parlimen Cameron Highlands, daripada YB Dun Tanah Rata,
ahli-ahli majlis di bawah Majlis Daerah Cameron Highland, dan mereka juga tidak dapat pembelaan daripada pengerusi Perbadanan Kemajuan Cameron Highland sendiri. Kepada siapa peniaga-peniaga ini nak mengadu, nak luahkan masalah mereka kepada siapa, dan mereka mengambil satu keputusan bahawa mereka menghubungi NGO Surplus, dan kita turun ke lapangan dan seluruh rakyat Malaysia boleh lihat apa isu yang kita bawa sejak dari 28, 29, 30 September, dan kita turun sekali lagi pada 8, 9 dan 10 Oktober 2024 ke Medan Agro Kia Farm Cameron Highlands ini. Baik. Terima kasih kepada yang berikan gift tadi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga anda dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekali lagi ketika anda berikan gift itu saya tidak dapat ucapkan terus terima kasih, sebab saya teruskan perbahasan supaya nanti kita punya tim boleh edit untuk naikkan sebagai VTT di TikTok dan juga di YT, untuk kita bantu viralkan isu-isu yang sedang kita bawa ini. InsyaAllah standby Seri Iskandar pula selepas ini. Di Seri Iskandar saya telah hantar tadi kita punya aktivis pergi mendengar penjelasan perbincangan antara penduduk peneroka dengan barisan peguam. Telah ada aktivis kita pergi dan membuat rekod dan telah hantar kepada saya, dan saya sedang teliti apa yang berlaku di Seri Iskandar itu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita, kalau ada jodoh kita, InsyaAllah Surplus akan turun ke Seri Iskandar pula, InsyaAllah. Terima kasih kepada Aisyah 88 yang kongsikan gift. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua yang turut berkongsi gift dengan saya. Baik, isu malam ini tuan-tuan, malam ini isu dia. Sebab saya bagi tahu tadi, saya nak bawa satu isu dan saya nak jelaskan apa yang berlaku, dan selepas itu anda boleh naik kotak dan kita boleh teruskan berbahas isu ini. Mula-mula saya ingat saya tidak mau buat live, tapi saya tengok ada orang-orang lain mula buat live bercakap tentang isu ini, bercakap tentang section-section yang dibuka. Kebetulan lalu di saya punya account, dan sebab itu saya terpanggil untuk buat live. Sebenarnya saya nak naik di live utusan Rimba tadi. Saya dah standby, saya nak naik di live utusan Rimba. Saya tengok dia ada buat live. Tetapi apabila lalu dekat saya ada live daripada kawan-kawan kita yang lain, saya tengok dan saya mengambil keputusan untuk buat live sendiri. Sebelum saya nak utusan Rimba dah masuk dalam ni dah. Okey, kita minta ada tak moderator? Saya tak nak Konoha, saya tak nak pendatang haram, saya tak nak anak-anak pembiakan pendatang haram yang ada dalam saya punya room. Sebab kita nak jelaskan kepada rakyat situasi yang berlaku untuk kita mempertahankan 35 peniaga-peniaga rakyat tempatan yang ditindas, yang diusir. Ini kita punya fokus. Pendatang haram, warga asing, ini kita tak perlu dalam room kita. Mereka ini boleh pergi ke room-room lain yang mereka boleh bercakap dengan kawan-kawan mereka. Mereka boleh pergi di room-room lain. Mereka boleh buat onak di room-room lain. Bukan di sini. Kita tak perlukan seorang pun pendatang haram dalam room kita ini. Sebab bagi saya, pendatang haram, pembiakan pendatang haram, anak-anak pendatang haram yang tidak ada dokumen, yang menyusahkan rakyat, mereka ini langsung tidak memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Saya ada tengok live tadi, live seorang pondan ini, nama akaun dia saya tak tahu apa. Saya tak hafal pun nama akaun dia. Tetapi seorang pondan ini, dia bercakap tentang kemanusiaan, dia bercakap tentang agama, dia bercakap tentang
saudara Muslim, sedangkan dia sendiri tidak menerima diri dia dan dia sendiri tidak redha dengan diri dia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai lelaki. Dia cuba tukar diri dia nak jadi wanita. Diri sendiri pun tak redha dengan kejadian Tuhan, lagi dia bercakap tentang agama. Lagi dia bercakap tentang kemanusiaan yang kita kena peduli kepada warga asing. Ini pondan ini saya tekan tadi untuk naik kotak dia tak nak bagi. Saya komen, saya bagi tahu kepada dia, jangan cakap sorang-sorang, bagi saya naik. Dia tak nak bagi. Ini pondan ini. Dan kita tengok di dia punya VTT, pondan ini dikelilingi oleh siapa? Oleh jantan-jantan daripada Pakistan. Seorang pondan rakyat Malaysia dikelilingi oleh 7 jantan Pakistan dan tergedik-gedik di kalangan jantan-jantan Pakistan. Dan dia mengaku keturunan dia ni, saya tak pasti tadi mak ataupun bapa dia ini adalah pemegang PR. Ini saya dah bagi tahu. Ini pondan ini. Dan dia bagi tahu apa? Dia bagi tahu kita ini, dia sendiri bagi tahu. Ini kalau tidak ada warga asing dalam negara kita, macam mana boleh naik KLCC? Macam mana negara boleh maju? Ini percakapan pondan ini. Dan saya nak bagi tahu kepada pondan ini, sebelum dia keluarkan kenyataan, si pondan ini perlu ketahui perbezaan antara pendatang haram dalam negara, pendatang asing dalam negara dengan warga asing. Ini pondan ini perlu tahu. Jangan dia ini berkecelaruan identiti dan dia juga nak mempengaruhi rakyat Malaysia agar celaru yang tak boleh membezakan antara pendatang haram dengan warga asing. Kita tidak memusuhi warga asing, kita meraihkan warga asing, kita boleh menerima warga asing kalau mereka masuk dalam negara kita mengikut undang-undang negara, bekerja dalam sektor yang dibenarkan oleh kerajaan. Kita tidak ada masalah. Kita bercakap, kita lawan, kita bongkar, kita terjah melibatkan isu pendatang asing tanpa izin, pendatang haram. Ini yang pondan ini perlu tahu. Ini pondan ini perlu tahu pendatang haram. Pendatang haram ini masuk dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak mengikut undang-undang negara. Ini pendatang haram. Pendatang haram mati dokumen, tidak sambung dokumen, duduk lebih masa, salah guna permit. Ini pendatang haram. Kita nak bagi tahu, beliau bela Pakistan yang jual kapet masuk ke dalam kampung. Pakistan ini langsung tidak diberikan permit untuk jual kapet. Ini bukan sektor Pakistan boleh masuk dalam negara jual kapet ikut suka. Kalau dia orang masuk dalam perkampungan ikut suka jual kapet, last kali dia orang akan jumpa lah pondan-pondan sebegini. Ini yang kita nak bagi tahu tuan-tuan. Ini beza. Ini pondan ini cuba kelirukan pemikiran rakyat Malaysia. Dahlah diri sendiri ini keliru. Dahlah diri sendiri berkecelaruan identiti. Allah mencipta manusia ini lelaki dan wanita. Allah mencipta binatang ini jantan dan betina. Allah tak mencipta antara kedua-dua ini di tengah-tengah kejadian. Ini pondan ini perlu tahu. Perlu sedar diri, perlu tahu dalam kehidupan sendiri pun celarunya identiti, lagi nak bercakap untuk membela pendatang haram dalam negara kita Malaysia ini. Ini saya nak bagi tahu. Ada lah pondan tu, apa panggil naik? Ada lah. Saya nak bagi eksklusif. Pondan tu boleh naik dan dia boleh pertahankan. Dia boleh pertahankan pendatang-pendatang haram. Dia boleh berhujah, dia boleh bawa hujah apa yang nak cakap. Dia boleh hujah dengan kita.
Ada tak pondan? Belum saya nak masuk kepada isu lain, saya selingan sikit tentang pondan. Pondan sekarang sedang wujud. Pondan sedang wujud. Sebab apa? Saya nak bagi tahu. Ada video pondan Pakistan sedang jual bunga di Bukit Bintang. Ini saya rasa sikit hari lagi akan ada persatuan pondan warga asing dalam negara kita. Persatuan pondan pendatang haram dalam negara kita yang akan dipengurusikan oleh pondan rakyat tempatan. Ini saya nak bagi tahu, nanti ada sikit hari lagi. Hampa tak jaga isu ini akan muncul, tuan-tuan. Ini akan muncul. Sebab apa kita tidak timbulkan sebelum ini? Sebab sebelum ini kita langsung tidak kacau melibatkan pondan ini. Tetapi bila pondan ini mula berkacau, pondan ini mula naikkan DVTT yang menunjukkan beliau ini baik dengan warga-warga asing, dan dia mula menyerang kita di media sosial. Kita nak lepas ke? Pondan ini kita tidak akan lepas. Kehidupan langgang undang-undang kita tidak akan lepas. Manusia yang menafikan kejadian Allah Ta'ala ini pun kita tidak akan lepas. Ini pondan tak sedar diri. Nama akaun dia apa? Syahal Halim Kedah Shah, kalau tak silap saya. Hampa pergi panggil pondan ini naik atas. Okey, baik. Baik tuan-tuan. Saya kembali balik kepada isu Cameron Highland. Itu selingan tadi, selingan saya santuni pondan, Presiden pondan warga asing daripada Malaysia ini. Ini Presiden pondan di kalangan Pakistan. Saya santuni sikit. Saya nak kembali balik kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini, tuan-tuan. Baik, ini adalah keratan akhbar yang saya nak baca. Keratan akhbar ini daripada Malaysia Gazette. Tajuk besar dia bagi tahu apa? Dakwa sewa pasar Cameron Highlands naik. PDRM buka 3 kertas siasatan. Alhamdulillah. Polis membuka 3 kertas siasatan berhubung insiden video tular mengaitkan komen Muhammad Sopyan Muhammad Zain berkenaan isu